Masalah kita nak Malaysia ni ikut dalam kitab. Demonstrasi haram. Tentang pemerintahan zalim haram. Ini ulama kitab. Ulama yang kita ikut adalah ulama waqi yang mengaplikasikan kitab berdasarkan tuntutan semasa. Minta maaf. Al-Malik Faisal, Raja Saudi tahun 70-an pernah mengatakan, kamu nak ziarah Masjid Al-Aqsa, boleh, satu syarat, kamu berjihad. Pergi sana angkat senjata, bukan pergi untuk solat di dalamnya. Ketika rakyat Palestin bersembahyang di luar masjid, ditala dengan senapan, kita pergi masuk masjid dengan penuh penghormatan, diarak oleh tentera Israel. Apa maknanya? Apa maknanya? Mari kita fikir. Dan kita masuk pula menyerahkan pasport kita, bukan untuk dicop, untuk diberi satu dokumen. Siapa yang bagi izin masuk? Israel. Berarti kita iktiraf Israel kuasai masjid itu. Bukankah itu merupakan satu pengkhianatan yang amat nyata? Jadi tuan-tuan dan puan, slide pun tak bergerak. Saya nak jelaskan. Kalau kita tengok ni graf, sudah hampir 100 tahun perjuangan Palestin ini berlangsung. Dan diam tak diam, sedar tak sedar, kita sudah sampai ke sini. Di saat-saat bumi Palestin yang akan dikembalikan kepada manusia. Dan ketika inilah kita kena pacu. Saya memerlukan satu slot sendiri untuk menjelaskan apa yang berlaku pada tarikh-tarikh ini. Dan kenapa kita mengalami kejatuhan demi kejatuhan sehinggalah berlakunya turning point pada tahun 1978. Pokoknya tuan-tuan dan puan, apabila umat Islam berjuang dengan jihad fisabilillah, maka ketika itu kita akan mula menempah kejayaan. Dan ini terbukti apabila kalimah jihad berkumandang daripada mimbar-mimbar masjid. Dalam intifadah yang pertama, kita mula mencipta kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, sehinggalah hari ini sudah sampai ke satu tahap Israeli days now. Kalau Salahuddin Ayyubi dulu, Baitul Maqdis ditawar oleh tentera Salibiyah daripada tahun 1090 sehingga 1187, hampir 97 tahun lamanya. Kalau kita ambil tarikh daripada berdirinya negeri Israel 1948 sehingga kini, sebab itu Syekh Ahmad Yassin Al-Syahid meletakkan tarikh 2036 Israel akan hapus sebelum itu. Tapi CIA meletakkan tarikh lebih awal lagi, 2025. Bahkan Henry Kissinger tak sampai 20. Sejarah berubah. Yang penting, apakah kita mau menjadi sebahagian daripada kemenangan? Itu saya memerlukan satu surat yang baru. Sebab dana habis waktu. Mungkin saya tunjukkan sedikit lah ya. Akan ada bekas-bekas kemenangan yang sedang saya nak tunjuk di sini. Sebentar lalu saya nak tunjuk pada serangan yang terakhir. Kita sudah bersama-sama dengan perjuangan Palestin sejak tahun sebelum tahun 2000 melalui berbagai inisiatif. Tapi pada tahun 2010 Aqsa Sharif ditubuhkan setelah kita kumpulkan konsolidasi semua sahabat-sahabat kita, letakkan di bawah suatu pertubuhan yang kita panggil Aqsa Sharif. Aqsa Sharif pula bernama pada pertubuhan Ikram Malaysia. Pada pertubuhan Ikram Malaysia ni ada beberapa agensi, hampir 20 agensi, ada yang menangani isu Syria dan sebagainya. Jadi bangga bertanya, kenapa cakap pasal Palestin sahaja? Kenapa tak cakap pasal Syria? Kita ada sahabat kita bercakap pasal Syria. Pokoknya benda ni kena fokus. Aqsa Sharif
memang dikumpulkan untuk bantu Palestin. Kita fokuslah Palestin. Dan ada jawatankuasa kita bentuk untuk Syria, ada jawatankuasa kita bentuk untuk Rohingya, ada jawatankuasa untuk kita bentuk Hidayah Center untuk menangani dakwah kepada non-Muslim yang kita akan buat sambutan Chinese New Year. Jangan terkejut, Ikram akan buat sambutan Chinese New Year. Yang pula kata kami ni kafir harbi ya. Sekarang ni cepat kafir harbi cakap dari ilmu. Kita buat acara sambutan Tahun Baru Cina ni untuk mengajak kawan kita, orang Cina, untuk mengenali Islam dengan lebih dekat lagi. Tahun Baru Cina ni bukan perayaan keagamaan, dia bukan Christmas. Dia perayaan apa ni? Perayaan kebudayaan. Kita akan pastikan tidak ada acara-acara keagamaan. Di sana akan ada dialog, di sana akan ada penerangan tentang apa itu Islam. Yang mereka tak faham apa itu Islam. Kalau mereka tolak hudud, biasa lah. Soilek ke tolak hudud, skarpansi ke tolak hudud, itu adalah normal. Kalau mereka tak faham apa itu Islam, dan kita tak bagi peluang pun, yang kita tahunya itulah kafir harbi, kita kena perangi mereka. Apa benda ni? Jadi kita kena mendekati mereka dengan pendekatan dakwah. Baiklah, macam mana boleh ke situ? Tak apa. Jadi apabila kita consolidate effort kita ni di bawah Aqsa Sharif, maka projek kita yang pertama adalah berada di atas kapal Babi Marmara, iaitu Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus, mantan pengungsi, dan ayah Dr. Selamat Haliman. Ya, mereka berada di atas kapal Babi Marmara bersama dengan 12 orang rakyat Malaysia yang lain. Itulah antara penglibatan kita yang awal di bawah nama Aqsa Sharif, dan kita terus membantu daripada saat itu sehingga ini di bawah inisiatif Aqsa Sharif ini. Dan saya nak cerita sedikit apa yang berlaku pada serangan yang terbaru ya, pada tahun 2011. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, serangan berlaku pada 14 November. Pada 15 November saja kita sudah gerakkan bantuan kita dekat sana. Kerana apa? Kerana kita sudah ada 100,000 US dollar tersimpan di sana. Jadi apabila berlaku emergency, keadaan kecemasan, kita terus gerakkan sukarelawan kita di lapangan yang berada di Gaza. Dapur umumnya Taqwa, kitchen Taqwa dekat sana terus memasak macam kenduri untuk diedarkan kepada penduduk Gaza yang ketika itu sedang dihujani dengan bom dan peluru berpandu. Dan ini nasinya tuan-tuan, berubah chicken. Bayangkan, bila kita cakap kita bantu rakyat Palestin, inilah bentuk bantuan yang kita masakan panas berubah chicken. Saya pergi sana, saya rasa ni tuan-tuan, saya tak mau dah makan restoran Arab. Saya tak mau. Memang terbaik. Bayangkan, ketika mereka sedang berlindung di rumah-rumah mereka, datang ni bantuan dari Aqsa Sharif mengedarkan masakan panas berubah chicken. Bayangkan. Dan ketika serangan berlaku, jalan-jalan lengang, kerana any moving vehicle is a legitimate target, akan menjadi sasaran. Jadi sukarelawan kita, ya, ini sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, akan mengaktifkan masalah panas ini dari rumah ke rumah, ya, dengan bendera kita berkibar. Bukan? Nah, inilah bila kita kata kita bantu rakyat Palestin. Inilah maksudnya. Yang mereka langsung tidak memikirkan tentang keselamatan diri, kerana memang mereka mencari. Memang mencari. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu apakah bantuan yang disalurkan oleh rakyat Malaysia, oleh tuan-tuan dan puan-puan melalui Aqsa Sharif, inilah bentuk bantuan yang kita maksudkan. Ya. Kita tak kata, okey Gaza diserang, okey sekarang kita akan buka tabung. Tak. Tunggu 2 minggu, 3 minggu, cukup baru kita hantar. Tidak. Pada hari pertama serangan lagi, kita sudah mula menggerakkan emergency relief fund. Saya masuk sebaik saja gencatan senjata diumumkan pada 21 November. Pada 30 November saya masuk, kalau tak silap, untuk membuka laluan. Saya pengungsi dan 2 ahli lembaga pembuka amanah, dan disertai oleh Wakil Presiden Ikram di Mesir, iaitu Ustaz Sanis Bagin, dan isteri Ustazah Rosmawati. Kita masuk membuka laluan untuk menentukan logistik, soal-soal logistik dan sebagainya. Dan kami balik. Bila kami balik ya,
Bila kami balik, misi kami tu A2G10, A2G disertai oleh Afrin Shauqi. Ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan lain. Allah buka pintu hati manusia, sehingga hari ini yang bersama-sama dengan Asal Sharif ini ialah para artis. Ramai orang kutuk. Apalah nanti Afrin Shauqi sebagai duta? Tuan-tuan nak tahu, Afrin Shauqi, saya nak umpat ini, Afrin Shauqi yang tidak solat, yang tak peduli solat Jumaat, hari ini akan memastikan dia akan solat jemaah setiap masa. Kenapa kita mesti menghukum manusia? Dia dicaci dalam laman Facebook, dalam itu pedulikan. Kita bukan penghukum. Hidayah di tangan siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bagi pada siapa yang dikehendaki, dan kita yang warak sangat ni kononnya, nauzubillah, Allah boleh tarik hidayah ini daripada cakap. Jangan ikut sedap mulut. Kalau bacalah komen-komen dalam Facebook, astagfirullahaladzim, manusia tak jaga mulut, seolah-olah dia lah Tuhan, seolah dia yang memastikan siapa dapat hidayah, siapa tidak. Hari ini kami susun Afrin Shauqi dalam musrah, dan dia sudah duduk 2 kali di dalam musrah untuk dibimbing oleh ulama-ulama kita. Ustaz Alias Osman menjadi pembimbing. Apa hak kita untuk menafikan manusia daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala? Dan inilah satu-satunya antara jalan yang Allah nak tunjukkan bahawa kemenangan semakin hampir. Dan tuan-tuan dan puan, tengoklah ya. Ini di sebelah kanan tu adalah mak Afrin Shauqi, mak Zain Saidin. Sebelah kiri itu adalah Afrin Shauqi, yang paling tengah tu paling keliru itu isteri menusi. Tengok. Kalau dulu yang ada kat situ muka saya je. Sekarang ni berubah. Muka dia lah. Sebab kalau muka saya yang keluar, yang datang 200 orang. Kalau muka dia yang keluar 20,000 orang. Kalau saya yang berucap, dapatlah 500. Dia berucap 5-6,000. Kita buat kempen boykot McDonald. Saya keluar dekat TV Hijrah. Bila pengacara Amin Idris cakap, bertanya tentang boykot, okey, saya kata mungkinlah kalau kita kena boykot syarikat ABC. Saya pun tak berani nak sebut nama syarikat itu dalam TV. Bila Afrin dia tanya, kita kena boykot McD, terang-terang dalam TV. Dan punyalah, bila kita cakap pasal boykot ni, macam-macam alasan orang nak bagi. Alah, boykot bermusim lah. Apa jadi dengan pekerja McDonald tu? Jangan mengharamkan benda yang halal lah. Macam-macam alasan yang orang bagi. Bila Afrin Shauqi cakap kita kena boykot McD, terbaik bro, hari ni juga aku boykot. Allah Ta'ala akan tolong. Dr. Bizi cakap tak laku. Siapa Dr. Bizi? Afrin Shauqi adalah satu personality, satu selebriti. Tengok bagaimana Allah nak tolong agama. Dan tuan-tuan dan puan, saya beritahu ni, tapi tolong jangan beritahu orang lain. McDonald sudah telefon saya, mari kita berunding. Kalau McDonald sudah telefon pengurusi Asal Sharif untuk berunding, apa maksudnya? Berkesan tak boykot? Bertahun-tahun kita semua boykot. McDonald buat pekak badak tak peduli. Tiba-tiba bila Afrin Shauqi yang bercakap, pam, seal dia down. Sekarang ni dia terpaksa berunding dengan pengurusi Asal Sharif. Saya sedang susun strategi sekarang. Siapa yang saya nak bawa berunding? Kan? Tengok. Maknanya perjuangan kita sudah membuahkan hasil. Perjuangan kita bersama. Jadi bila orang cakap tentang perjuangan, dia makan masa. Sebab itu kena istiqamah dan kena berterusan. Dan okey, ni siapa sanggup? Siapa ni? Zaidi, presiden kepada seniman, turun. Dan saya pun tak sangka ada seorang pelakon, Ron Palare. Rupa-rupanya masa nak berangkat tu dia bersembunyi balik band.
Saya cuma tahu dia ada bila dah sampai Mesir. Dia kata mak dia tak bagi. Tapi bila dia dah sampai ke Mesir, mak dia tak boleh buat. Tak apa, nak dia muncul lah. Dan nak bagi tahu, maknanya perjuangan Palestin ini sudah jadi satu budaya popular. Dia bukan lagi sub budaya. Tuan-tuan, saya masih ingat lagi 10 tahun dulu, bila kita bercakap tentang ibu kota, ni nak cakap ni baru nak pasang sini projektor pasukan keselamatan datang. Hentikan ceramah. Siapa atas arahan siapa? Orang atas. Masa tu Hamas tak boleh sebut. Bercakap tentang Palestin boleh ditangkap, dihukum. Kamu pasang juga, kami akan rampas komputer. Wah, hebat. Itu 10 tahun dulu. Hari ini semua orang kalau boleh nak peluk Hamas. Betul tak? Bahkan dapat jadi duta penghormat Hamas. Siapa Aziz kan? Dapat duta penghormat. Oh, benda ini buat semua tak tahu. Tak apalah, yang penting semua orang nak bersama-sama dalam perjuangan Palestin. Jadi itu maknanya mesej yang saya nak sampai. Marilah kita terus beristiqamah, ya. Marilah kita terus beristiqamah. Kemudian saya nak tunjukkan sedikit kesan-kesan peperangan. Okey, ini rumah ni adalah milik keluarga Abdul. 14 orang syahid di sini. Ini asal sebuah bangunan yang ranak, yang menimpa bumi dan menjadi padang darah pada tergubur. Dan setiap kali bom yang digugurkan, kita kena ingat Israel menggunakan bom yang dipanggil apa? Roof knocking shell. Jadi kita punya siling ni, dia akan hantam dengan satu bom yang akan membuat satu lubang. Jadi bila lubang ni dah terbentuk, baru dia tembak peluru berpandu. Jadi peluru berpandu itu meledak dalam bumi. Itu boleh bayangkan. Dan yang sebahagian besar daripada terbunuh ni adalah kanak-kanak 11 tahun ke bawah. Yang paling muda 11 bulan. Dan baju ni saya dah bawa balik adalah milik Asyahidah Sarah Abdul, umur 6 tahun. Dia nak tunjukkan kepada dunia, apakah mereka ini yang menjadi sasaran serangan Israel? Apakah mereka ini pejuang? Anak-anak yang kita jumpa dah, buku-buku sekolah, beg sekolah, baju-baju kanak-kanak bertaburan. Inilah sasaran Israel. Mereka memang nak bunuh kanak-kanak. Memang nak bunuh kanak-kanak. Dan nak cerita Sarah Abdul ni dengan mak dia sebenarnya duduk di kawasan sempadan. Tetapi apabila berlaku serangan, dia pergi ke rumah datuknya berada di tengah-tengah bandar, menyangka bahawa ia lebih selamat. Tapi inilah takdir Allah SWT. Apabila sampainya ajal dan kematian, Allah akan hantar kita ke tempat di mana kita akan menemui kematian. Jadi inilah kesan-kesan daripada serangan. Ini kilang roti kita, alhamdulillah tak terjejas. Dan kita ada satu projek Industrial Village yang kita sudah buat cara pecah tanah. Tetapi diserang oleh Israel, tak tahu apa kelebihan tempat ni, tapi 3 bom digugurkan kat sini. Tuan-tuan boleh bayangkan, saya suruh Dr. Selamat Aliman ni yang berada di atas kapal Mabi Marmara. Dia 2 kali nak masuk Gaza, gagal. Tapi akhirnya pada tahun 2011 lepas, dia dapat masuk dengan saya. Kemudian sekali lagi kali ini kita tengok, ini Dr. Selamat Aliman. Dan inilah kesan daripada bom yang digugurkan, kereta yang terbentuk. Jadi tapak ni kita belum bangunkan lagi, tapi sudah ini kita punya projek kenakan ikan. Juga berkesan dengan serangan 6,000 anak ikan mati. Dan ini adalah kesan daripada serpihan-serpihan bom yang berjatuhan yang menjadi kolam ikan. Dan ini dia, yang mana kalau kena ni serpihan ni memang boleh menyebabkan kematian. Beliau ni yang pegang serpihan ni, dia kata serpihan ni memang jatuh betul-betul depan mata dia. Tapi dia banyak umum, alhamdulillah. Ini dia serpihan bom jadi. Ini sudah dibaiki, mungkin cepat dia membetulkan, membuat repair dan sebagainya. Mungkin anak-anak yatim, mungkin saya nak cerita anak-anak yatim, alhamdulillah kita sudah menerja 1,000 anak yatim. Di sekolah ni ada 360 lebih anak yatim. Dan sekolah ini kita bantu dari sudut peralatan sekolah dan beg sekolah. Dan kita ziarah hari itu untuk bagi goodies dan menilai perkembangan mereka. Sekolah ni guru-guru yang mengajar juga dibiayai oleh kerajaan Palestin di sana. Dan anak-anak ni belajar secara percuma.
Tuan-tuan, kita ada package untuk menaja anak-anak yatim, ada 200 orang lagi kita boleh dapat, termasuklah anak-anak Syahid Ahmad Jabari yang mana kematian beliau sangat dikesali oleh Israel kerana akibat daripada serangan itulah mereka balas dengan tembakan roket tahun 75. Dan nak cerita tentang anak-anak yatim dekat sana, satu cerita saya sebut kat sini. Kita akan kaget, terpegun melihat akhlak anak-anak ini, dan ianya terbukti di depan mata kerana ketika Dr. Fauzia, salah seorang daripada anggota komisi, Timbalan Komisi dan juga anggota Lembaga Pemuda Amanah, Dr. Fauzia, di mana beliau sedang mengulurkan coklat pada anak-anak ni, tiba-tiba coklat tadi jatuh, dia tak perasan. Salah seorang daripada anak-anak ni kutip coklat tadi dan busuk-busuk dia, bagi balik coklat tu. Perkara yang sama mungkinkah berlaku di sini? Itu satu persoalan. Mereka sangat berakhlak, dan sebahagian daripada mereka mula menghafal Quran, ada yang sudah menghafal satu juzuk dan sebagainya. Ini anak-anak lagi 5-6 tahun. Jadi Quran ada di dalam dada. Pertahanan yang paling penting bagi mereka adalah hafaz Quran. Dan setiap kali cuti sekolah, program yang mereka akan buat adalah hafazan Quran. Jadi dalam sepanjang cuti sekolah tu mungkin 20,000 ataupun 30,000 anak-anak kan hafal Quran. Mungkin keseluruhan, mungkin separuh dan sebagainya. Dan yang masuk program hafazan Quran ni bukan saja anak-anak yang dah berumur 50 tahun, 60 tahun pun mereka akan terlibat di dalam program menguasai Quran. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin nak nak ke sana untuk mengikuti program-program hafazan Quran ni pun mungkin boleh disusunnya, insya-Allah. Dan ini bantuan yang kita hulurkan, ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok, walaupun ada pihak yang mempertikaikan, tapi inilah bantuan yang nyata yang kita berikan. Dan kita ziarah anak-anak yang berada di yang mereka ni berziarah di rakan-rakan mereka yang tercedera di hospital. Ini antara classroom lab yang disumbangkan oleh BPM, Viva Palestina Malaysia. Ini mangsa-mangsa serangan. Ini yang kisah anak ni sangat mengharukan kerana dia kehilangan saudara mara dia, dan dia kehilangan ingatan, dia tak tahu siapa dia, nama dia pun dia tak tahu. Tapi setiap kali juru kamera datang, dia akan tunjuk. Itu saja yang dia tahu. Tapi itulah mungkin semangat tu masih ada. Wallahualam. Ibu yang umur 70 tahun, inilah masa-masa serangan ni. 70 tahun, dah berapa tahun petani yang kadang-kadang tengah sujud pun ditembak di ladang mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ahli rumah yang kita bantu untuk bina balik, kita daripada sumbangan rakyat Malaysia, rumah rakyat miskin yang kita bina balik, yang kita sediakan satu rumah yang agak selesa bagi mereka, ya. Kita juga bantu Islamic University of Gaza dan Aqsa University yang sekarang ni presiden yang berada di Malaysia untuk menandatangani beberapa MOU dengan UTM, dengan IKUSIM, dengan UTM. Tuan-tuan dan perempuan boleh mengikuti siaran TV di mana akan ada liputan-liputan video tentang itu. Jadi itulah sedikit perkongsian yang kita bentangkan pada malam ini. Mungkin saya tak sempat untuk bercerita tentang Syria, tapi ingatlah Syria ini seperti disebut di hadis tadi, akan ada umatku yang mereka yang akan berjihad di pintu-pintu Baitul Maqdis, akan ada umat yang berjihad di pintu-pintu Dimash. Dan Syekh Raid Salah yang bertanggungjawab untuk menjaga Masjid Al-Aqsa ketika saya berada di Istanbul untuk mengadakan satu konferensi tentang Syria, beliau juga datang. Dan bila ditanya kenapa beliau datang, jalan ke Baitul Maqdis adalah melalui jalur. Jadi kita kena pastikan kita membantu rakyat Syria juga, dan pastikan bahawa Syria ini akan dibebaskan daripada cengkaman Bashar Assad. Masalah sekarang kerajaan masih mengiktiraf Bashar Assad dan tidak memutuskan hubungan diplomatik, sedangkan banyak negara-negara Eropah sudah pun mengusir keluar duta Syria. Tapi kita tak tahu apalah perkiraan kita pun tak pasti. Tapi dari sudut politiknya kita berpegang dengan suatu prinsip yang salah, ya. Kerana ulama dalam konferensi yang saya hadir di Istanbul dengan jelas mengatakan haram menyokong Bashar Assad, dan ini adalah kaunsil ulama dari seluruh dunia Arab, bukan daripada Syria saja. Dan kaunsil ulama ini adalah dinaungi oleh Dr. Yusuf Qaradawi sendiri. Pengurusinya adalah Dr. Yusuf Qaradawi sendiri. Hukumnya haram bagi mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Bashar Assad sekarang.
menyokong dan bahkan haram untuk tidak berkata tentang itu. Kalau kita diam pun hukumnya haram. Jadi wajib untuk membantu dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan senjata, dengan memberi kekuatan kepada rakyat Syria untuk bangkit melawan satu rejim yang bukan sahaja zalim, bahkan Syiah Nusairi yang sudah terkeluar daripada Islam. Sebagian ulama tidak teragak-agak mengatakan mereka adalah golongan zindik yang sudah keluar dari Islam. Bahkan Imam Ibn Taymiyah beberapa ratus tahun yang lalu, termasuklah Imam Ibn Qayyim, mengatakan mereka ini adalah golongan pagan yang menggabungkan agama Kristian, Islam dan juga agama-agama nenek moyang. Jadi mereka ini bukan Islam dengan jelas ditegaskan oleh sebahagian ulama-ulama yang berpegang teguh dengan prinsip. Jadi itulah sebahagian daripada perkongsian. Mohon maaf yang agak berebut untuk menyampaikan banyak sangat maklumat, tapi yang penting adalah bahagian yang pertama tadi. Jadi kita kembali pada asas isu ini, isu akidah. Isu ini adalah isu berkaitan dengan iman, isu adalah berkaitan dengan pokok-pokok Islam. Ini bukan isu politik, ini bukan isu Hamas lawan Fatah atau tidak, itu isu lain. Tapi yang penting ini adalah isu berkaitan dengan tanah suci, masjid kiblat yang pertama, dan juga tempat di mana berlakunya Isra dan Mi'raj. Kita semua bertanggungjawab untuk sama-sama membebaskan Muslim. Dan tuan-tuan dan puan boleh bersama-sama dengan Aqsa Sharif. Setakat ini sudah menghadirkan 14 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun setengah. Dan kutipan kita pada 3 bulan yang terakhir selepas berlaku serangan adalah 5.1 juta. Dan dengan wang ini alhamdulillah kita dapat membina sebuah masjid yang sudah tertangguh sejak 5 tahun dahulu. Serangan yang berlaku pada tahun 2008, Masjid Nur Muhammadi. Kalau tuan-tuan dan puan tengok penyerahan cek sebanyak $700,000, kebetulan di Pejabat Keadilan Rakyat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tidak memilih kita terima sumbangan daripada semua pihak. Jangan kata kami bersama dengan BN, kami bersama dengan pihak, tidak. Aqsa Sharif akan menerima sumbangan daripada semua pihak. Orang boleh buat tafsiran politik macam-macam, tapi bila Najib datang, wakil kami kalungkan maklumat Aqsa Sharif, dan beliau pergi ke Aqsa University ni, dan ketika dia menerima di Doktor Kehormat pada Datuk Seri Najib dan juga pada Datuk Seri Rosmah, VC beliau, VC Aqsa University telah membuat ucapan Aqsa University sedang dibantu oleh Aqsa Sharif, di mana kita akan membina masjid, kita akan membina bilik-bilik kuliah, dan kita akan membina bilik mahmal. Dan ucapan ini disebut di depan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tanya kepada Ustaz Syarif Baik, betulkah Aqsa Sharif membantu dia? Okey, dengan itu saya akan memastikan bahawa Aqsa University akan dibantu, dan juga kerajaan Malaysia akan bantu pendidikan di. Kerana itu apabila Presiden Kayuji datang ke Malaysia, bersusun universiti nak buat MOU, UPM, UTM, USIM, USM, dan saya sedang menyusun jadual-jadual mereka ini untuk mengadakan perjanjian MOU. Jadi jangan sempit fikiran. Nampak saya bergambar dengan Datuk Seri Anwar, dia tu pembangkang. Nampak pula selepas ni saya bergambar dengan Najib, dia tu penyokong BN. Tidak. Yang penting kita akan terima sumbangan daripada siapa sahaja, kerana isu Palestin adalah isu umat, bukan isu UMNO, bukan isu Pakatan Rakyat. Saya mengundi siapa, itu urusan pribadi saya. Sebab tuan pun dah tahu saya akan mengundi siapa, kan? Tapi kita ingat bahawa isu Palestin adalah milik semua. Tolong, kalau ada siapa-siapa yang mengatakan sesuatu yang negatif, ala Aqsa Sharif berpihak dengan pihak ni, tolong betulkan. Kita berpegang dengan prinsip, ya, bahawa kita bersama-sama akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tak kira lah kita UMNO ke, kita PAS ke, kita keadilan ke, bahkan kita sekalipun, kita akan ajak sama-sama untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Bumi Baitul Maqdis adalah untuk kemanusiaan, bukan saja untuk umat Islam. Dan Zionis tujuan adalah untuk memusuhi kemanusiaan, bukan saja memusuhi umat Islam. Jadi jelas, saya telah jelaskan. Kalau ada pihak yang cuba mempertikaikan kenapa Aqsa Sharif melantik Aflin Shawki sebagai duta, bagi tahu perkembangan yang berlaku kepada Aflin Shawki. Dia mungkin lebih baik daripada kita pada hari ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsirah kepada Dr. Hafizi Muhammad Noor
kita bagi satu soalan, kata 2 soalan kepada sesiapa yang bertanyakan mengenai asas syariah ataupun kaitan-kaitan yang terlibat dengan Palestin. Silakan. So kita tutup majlis kita dengan Tuan, satu. Bagaimana sekiranya kita berminat nak sertai seperti yang Abrin Sokin dan lain-lain sahabat pergi ke sana? Macam mana? Bagaimana cara kami nak menyertai rombongan tersebut? Sekejap saya bagi 5 minit, 3 minit sekejap Okey, Aqsa Syariah kita ada lebih kurang 70 projek dekat Gaza, 70 projek ya, yang saya telah pun susun di dalam slide ni. Mungkin tuan-tuan boleh ambil dia. Jadi kita senaraikan semua projek kita di dalam slide ni. Kalau ada masa nanti tuan-tuan boleh tengok ini kita punya presentation yang berkaitan dengan ni lah. Okey, macam ni. Setengah-setengah surau dan masjid, diorang membuat satu keputusan untuk menaja satu projek yang khusus lah. Contohnya macam buat tadika, ataupun buat klinik, ataupun memberi suntikan modal kepada ladang lembu dan sebagainya. Jadi projek itu akan di-adopt oleh masjid tersebut, dan mereka akan kumpul dana sampai kepada bilangan yang mencukupi. Kemudian merancang untuk pergi ke Gaza. Kita akan hantar satu delegasi yang disertai oleh karya masjid tersebut. Itu seperti yang berlaku di masjid saya lah, tempat saya di Bandar Baru Banyu. Ini satu idea yang mungkin tuan-tuan dan puan dekat sini mungkin boleh fikirkan. Delegasi audit akan pergi ke Gaza pada 23 hari bulan ni, dan kita mungkin akan membawa pulang beberapa proposal. Mungkin nilainya 40,000, mungkin 100,000. Jadi tuan-tuan boleh tengok proposal ni. Kalau surau bersetuju untuk adopt mana-mana proposal ni, kita boleh buat kempen buka tabung sehingga jumlah sumbangan tadi mencukupi. Jadi kita boleh serahkan kepada pihak di sana, dan tuan-tuan boleh pergi ke sana untuk merasmikan pecah tanah dan sebagainya. Itu satu cadangan lah ya. Itu satu cadangan. Sebab begini tuan-tuan dan puan, kita tidak menggalakkan kita panggil disaster tourism sebab ada pihak yang pergi ke sana menyusun pakej-pakej lawatan. Kita tidak menggalakkan itu. Kita nak mereka yang pergi ni pergi dengan kepakaran yang tertentu, dengan matlamat dan objektif yang tertentu. Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan pergi tengok-tengok, tidak. Sebab itu misi kita semua ada objektif. Membentang kertas kerja, kemudian pakar-pakar yang kita jemput bersama untuk membantu dari sudut teknikal dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada projek, InsyaAllah kita akan susun. Tapi kita tak akan bawa lah 100 orang, 200 orang. Sebab sana pun diorang pun dah sindir-sindir. Dia panggil tourist agency. Jadi kita tak mau Aqsa Syariah ni dipanggil tourist agency juga. Macam tu Jadi kita ada matlamat. Ya, ramai orang tanya, tapi kami tidak akan melayan permintaan daripada orang awam sebab yang pergi ni dia mesti aktivis. Mesti aktivis. Bukan ada duit pergi. Tidak, ni bukan buat murah Bukan buat murah. Bukan macam buat murah. Mesti ada objektif yang tertentu. Itu kita boleh runding kemudian lah, insyaAllah. So ni senarai projek-projek kita dekat sana lah, mungkin boleh tengok kemudian. Projek ada 70 projek itu. Okay. InsyaAllah lepas ni siapa nak beli cenderahati Aqsa Syariah ataupun nak terima ada di luar, dan kita harap akan ada lagi susulan program-program sebegini berkaitan Palestin di setiap alam, insyaAllah akan dianjurkan oleh Pesalam. Dan kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Akhi Dr. Fizi Muhammad Noh kerana bersusah payah untuk hadir, dan sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih Quran dan selawat.